itu saja mengusik Ya. Datuk Lima Manis. Kita boleh usik. Baik, yang lebih penting daripada itu, balik persoalan Encik Ibrahim sebentar tadi. Ya. Sebab itu saya, kalau boleh saya mengambil petikan kata, kalau boleh saya paraphrase balik apa yang disebutkan oleh seorang pemikir dan seorang environmentalist, ya, seorang pujangga, ya, Edward Abbey, yang menyebutkan, mentakrifkan siapa dia patriot. Seorang patriot katanya adalah dia yang sentiasa berdiri mempertahankan negara kalaupun against his government. A patriot, dengan izin, must always defend his country against his government. Kenapa? Kerana environmentalist boleh saja berlaku perkara yang dilakukan oleh kerajaan, seperti mana yang berlaku di Gebeng, Linus, anti-Linus, Save Malaysia, Stop Linus, Save Malaysia. Itu adalah ledakan, dan itu adalah penyerlahannya, patriotisme at its best. Kerana Voltaire juga menyebutkan, kalau boleh saya sebutkan, saya sandarkan kepada Voltaire, when the government is wrong, it is dangerous to be right. Ketika kerajaan melakukan kesilapan, adalah cukup bahaya untuk rakyat sekadar mengikut dan menjadi pak turun. Ini yang sebenarnya memaknakan patriotisme dalam politik baru. Dan oleh kerana itu, kerajaan hari ini agak keluh kesah dan agak resah dan rimas, lemas, cemas, kerana mereka tidak pernah menyaksikan patriotisme seperti ini. Dan inilah dia penampilan patriotisme dalam generasi baru. Dan kita sikit pun tidak, saya pada awal tadi saya mengatakan, sikit pun tidak menyaksikan semuanya yang kita katakan penghayatan baru ini. Justru kerana itu saya sebenarnya cukup selesa dengan apa yang sedang berlaku. We are, dengan izin, kita sedang menyaksikan satu contestation, satu pertarungan dan persaingan politik yang cukup sengit, tetapi membawa kebaikan kepada rakyat dan negara. Percayalah, this cardinal principle of check and balance, yang merupakan semak imbang inilah yang sedang berlaku dalam apa yang dikatakan satu lanskap politik baru. Politik dua sistem ataupun two party system dalam politik dan susun atur politik yang saling semak mengimbangi. Dulu kerajaan punya kuasa yang agak besar. They can do with impunity, boleh amend dan gubal akta setiap hari dan setiap minggu. Hari ini mereka tidak dapat melakukan sedemikian. Kerana that power, kerana kuasa sudah diimbangi dengan sistem dua parti ini. Ini merupakan satu yang cukup menarik dalam patriotisme yang ditunjukkan oleh rakyat. Tidak mahu memberikan kuasa kepada kerajaan yang boleh saja melakukan kesilapan. Dan kalau saya mau hurai kesilapan itu terlalu panjang senarai. Doktor, saya rasa elok saya diberi peluang. Teruskan. Saya rasa saya sudah lontaran kata-kata ini menggunakan pentas ini untuk dipolitikkan. Semuanya politik kan, sesuatu yang perlu dijernihkan. Saya rasa dinamisme politik sekarang cukup hebat sekarang. Saya setuju. Perubahan transformasi politik yang dibawa oleh PM sendiri, yang membuat Datuk Seri Najib begitu dialu-alukan. Perubahan perundangan yang begitu pesat sekali untuk memberi kebenaran dan juga hak individu terhadap perundangan memang dipersetujui. Saya rasa kalau yang berhormat Dr. Zulkifli kata bahawa benda itu sesuatu yang telah lama dibiarkan begitu adalah salah. Tidak ada setiap hari, setiap minggu ada perubahan. Tak boleh undang-undang diubah setiap hari. Itu dikatakan bahasa metafor. So metafora, hiperbola tak berapa elok dalam cerita ini. Tidak juga. Dalam konsep itu, kita bawa wadah satu Malaysia pembangunan, satu Malaysia rakyat didahulukan dengan GTP, ETP, PTP yang begitu jelas sekali, dengan KPI yang begitu jelas, dengan NKRA, NKEA, Ministerial Key Result Area dengan begitu jelas sekali. Setiap tahun report card diberi, kerana di depan kita lah rakyat yang telah menunjukkan kepada kita kena ubah. Dan atas keinsafan itu dan iltikat itulah perjuangan sekarang diletakkan landasannya. Maka ini tidak boleh dinafikan oleh Yang Berhormat Datuk Zulkifli, Dr. Zulkifli. Itu benar. Maka atas kebenaran itulah perjuangan akan dilandasi. Artinya transformation in the making. Bukan in the making, sudah pun 2 tahun. Saya di unit perancangan ekonomi bersama PM sejak 2009. Bila pakar-pakar luar dan rakyat begitu ribu-ribu dipanggil dalam pendidikan baru-baru ini. Tadi ada seorang yang panggil kata pendidikanlah tempatnya di mana perpaduan dan nasionalisme perlu
disuburkan. Ya. Maka pendidikan, transformasi pendidikan sudah dipanggil. So saya mohonlah supaya barisan pembangkang untuk demi negara dan nasionalisme Boleh saya celah? beri pandangan-pandangan yang kukuh untuk pembangunan negara. Jangan tembak dari luar dan hantam saja. Budaya itu tak pakai celah lagi. sikit. Saya celah tak sikit. boleh. Datuk Diwani, Membinalah bersama kita. Baik, Dr. Zul. Datuk Diwani sedia maklum. Setiap kali saya bangkit di Dewan Rakyat, apa yang kalimat saya yang pertama-tama, saya walaupun seorang ahli parlimen pembangkang daripada Pakatan, akan tetap mempertahankan apa jua yang baik. Baik, saya kata baik. Dan kalau berlaku di sana apa jua ketirisan, kebocoran, rasuah, kebobrokannya, saya nyatakan sedemikian. Datuk Diwani biasa dengar. Dia biasa dia biasa dengar kalimat saya seperti ini. Inilah dia patriotismenya yang kita mahukan. Tidak kira daripada political divide kerajaan maupun pembangkang, sama-sama mengangkat agenda penambahbaikan negara dalam satu check and balance, dalam satu susun atur politik yang akhirnya akan membawa kepada kebaikan kepada rakyat dan negara. Ini dia patriotisme yang sebenarnya, Tuan Yang berhormat Dr. So Zulkifli, adakah Dr. setuju bahawa transformasi yang kita bawa tu memang baik, ETP, GTP? Ya, kita akan terus sebagai pembangkang, kita akan terus menyemak dan mengimbangi. Apa yang baik kita katakan baik. Terima kasih. Adapun apa yang kurang baik pada dan tidak asasnya baik, setuju kita tak, tetap Doktor? gini Datuk Baik. ya. Saya ingin beralih kepada Datuk Azman. Ya. Adakah ini manifestasi melihat bagaimana patriotisme itu dipolitikkan berbahaya bagi negara? Okey, so, bagi saya memanglah kalau ahli politik, kalau tak cakap hal politik tak sah. Betul. Okey. So dia Itu pendapat mereka. dan saya sebagai luar daripada Itu saya politik. setuju, Dok. Saya melihat patriotisme ni kita menuju ke arah pembangunan sebuah negara bangsa yang satu, iaitu satu Malaysia tadi. So tanpa mengira topi politik ataupun agama ataupun kaum. Semasa kita menyambut kemerdekaan ini, kita harus buang topi tersebut, cuma memakai topi satu je, iaitu Malaysia. Dan kita cinta kepada negara kita Malaysia ini. So itu yang penting ya. Dalam keadaan kita berkempen dalam sebagainya boleh kita politikkan, tapi dalam keadaan tertentu, dalam kita menyemarakkan kemerdekaan, fokusnya adalah soal kemerdekaan dan bagaimana kita mengisi kemerdekaan. Tapi yang penting tadi disentuh tentang kesuburan demokrasi di Malaysia hari ini. Ya. Saya melihat ini sedang berlaku dan berlaku banyak perubahan dinamik dari segi kesuburan politik itu sendiri, yang mana kerajaan pun lebih transparan, parti-parti pembangkang pun dia ada satu kelompok pula, sudah ada dua parti politik, yang barisan pun ada macam-macam, dalam tu MCA, MIC, gerakan pelbagai kaum, dan parti pembangkang pun Pakatan pun ada pelbagai kaum, PAS-nya, daripada DAP-nya dan sebagainya. So itu menyebabkan satu maturity dari segi politik sedang berlaku hari ini, dan saya melihat ianya menuju ke arah kebaikan kepada rakyat. Check and balance itu penting. Saya setuju sangat bahawa perlu ada soal itu. Dan saya melihat bahawa apa yang dibawa oleh kerajaan hari ini juga banyak dari segi transformasi politik sebagai contoh. Kalau dulu kita ada akta hasutan, ISA dan sebagainya, sekarang ini semua dah dibuang. Kerana dari segi human rights, dari segi desakan-desakan di peringkat global, kerajaan pun memahami bahawa kita terpaksa give in kepada kedudukan yang diperlukan oleh rakyat hari ini. Dan saya lihat dari segi itu wajar sekali lah kerajaan melaksanakan beberapa polisi yang betul-betul memberi perhatian kepada rakyat. Baik. Kita ada pemanggil di talian untuk waktu ini. Encik Azman dari Kuang. Hello Encik Azman. Hello. Waalaikumsalam. Saya juga khusus pada 3 panelis. Ya. Halo. Ya. Teruskan Encik Azman. Yang pertama kepada Datuk Mani tadi. Ya. Jadi apa yang saya bersetuju, apa yang Datuk sebutkan tadi itu, berkenaan dengan apa yang dasar yang kerajaan buat lah. Tapi pada saya semua itu hati ada ketat sajalah. Kalau kita, halo. Ya, silakan. Teruskan. Kalau kita melihat dari segi kata politik kan, tengok hari-hari kempen melalui media massa utamanya menjurus kepada politik atas nama patriotisme itu sendirilah. Yang sama. Dan soal ECP, soal utamanya yang Datuk sebutkan tu, sejujurnya ialah kalau saya nak kata kosmetik tu agak prejudis kan.
Ya. Tapi saya rasa keberhasilan dan sebagainya masih belum terbukti lagi. Kan? Walhal dalam konteks 20 tahun kita berita harusnya terlalu jauh lebih awal. Itu mungkin dari segi sesi dan tiga, tapi realitinya masyarakat umumnya masih belum merasa lagi dia punya kesan. Berbalik kepada Zul, apa idealisme yang diimpikan tu secara jujurnya masih lagi dalam realiti politik Indonesia ni bersifat fata morgana dan ataupun utopia kan. Dalam realiti masyarakat dengan generasi yang ada sekarang ini kita cerita soal politik murni, kita cerita soal politik-politik yang positif ni umumnya masih lagi belum sepenuhnya boleh dipahami oleh semua. Dan untuk Dato' Azman, saya rasa sejujurnya dalam masa 50 tahun kita merdeka hingga lagi hari ini dalam konteks perpaduan, saya rasa kita masih lagi gagal. Dan saya rasa ialah kita dah membesar dah 2 generasi selepas merdeka hingga sekarang. Masih lagi masih ada rasa prejudis, masih ada rasa prasangka, masih lagi ada rasa antara kelompok-kelompok tertentu yang main-main isu perkauman. Jadi sejujurnya ada saya sudah gagal. So mohon pandangan daripada kita panelis. Terima kasih.